bagi setiap kita muslimin dan muslimat, bagi setiap mereka yang mengaku beragama Islam, maka wajib menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib, fardu kepada semua umat Islam, yang lelaki maupun Islam yang perempuan maupun khonsah, ya. Artinya, kalau tidak menuntut ilmu bagaimana? Sebab bila dikatakan fardu itu wajib. Wajib itu artinya definisinya dibuat berpahala, ditinggalkan berdosa lah. Mana mesti menuntut ilmu. Kerana Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jahilu aduwallah." Orang yang jahil itu musuh Allah. Hai, musuh Allah ni, cuba pergi. Nak jadi musuh Allah. Kerana apa musuh Allah? Kerana orang jahil lah yang sentiasa melanggar segala hukum hakam Allah kerana kejahilannya. Oleh itu, mari kita sama-sama menuntut ilmu agar kita terkeluar daripada gulungan orang-orang yang jahil. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, abang, kakak yang dikasihi sekalian. Lebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kita seorang hamba. Hamba yang Tuhan kita iaitu Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita syukurilah semua nikmat yang dibagi oleh Allah pada kita. Hari ini darah dalam tubuh kita masih mengalir cantik. Kemudian kita masih dapat bernapas, udara masih mengalir keluar masuk daripada tubuh kita, ya. Dan banyak lagi nikmat Allah bagi. Hari ini kita boleh makan, boleh minum, boleh tidur dengan nyenyak, boleh melihat, boleh mendengar, dan macam-macam lagi nikmat Allah bagi pada kita. Maka mari sama-sama kita syukuri segala nikmat-nikmat ini dengan kembali berbakti, beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang rajin berselawat, insya-Allah akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Ya, wahai saudara-saudari yang dikasihi sekalian, apa khabar semua? Moga-moga kita masih lagi dalam keadaan sihat wal afiat kerana banyak nikmat yang Allah bagi kesihatan, ya. Orang yang sihat kadang-kadang tidak merasa nikmat sihat melainkan bila dia sakit. Begitulah sebaliknya. Orang yang kaya tidak merasa nikmat dia sedang kaya melainkan bila satu masa dia jatuh miskin. Orang yang hidup tidak merasai nikmat hidup melainkan bila dia dah mati besok. Begitulah. Ya, jadi kalau boleh biarlah kita sedar lebih awal bahawa kita sekarang sedang diulit oleh nikmat Allah SWT. Moga-moga kita akan terus sihat dan dapat menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu ini akan hilanglah kejahilan kita, akan kuranglah kejahilan kita. Moga-moga kita lepas dari kejahilan dan kita tidak menjadi musuh Allah SWT. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, kali ini mari kita belajar tentang asas-asas dalam ajaran Islam. Ilmu-ilmu yang asal dalam ajaran Islam kita kongsikan bersama. Semoga dengan berkongsi ini kita akan dapat mengurangi kejahilan dan bertambah ilmu dan dapat mempanduan, menyuluh segala amal-amal ibadah kita, ya. Jadi pada pagi ini, pada kali ini kita bacakan tentang, kita belajar kongsikan tentang rukun Islam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini pasal, ini suatu pasal, mana suatu bab, suatu cerita, suatu perkara pada menyatakan rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan pesuruh Allah SWT. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan solah.
Yang ketiga, wa ita'uz zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa shaum Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan haji ke Makkah, ke Baitullah kepada yang mampu. Jadi itulah rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5 ni nampak ringkas, ya, tetapi kena ingat dia wajib diketahui oleh setiap mukallaf, oleh setiap umat Islam. Barang siapa yang mengaku Islam tidak mengetahui rukun Islam yang 5, jatuh dosa. Sebab ini ilmu yang wajib dipelajari. Ia mesti diketahui oleh orang yang mengaku beragama Islam. Rukun. Jadi secara ringkas, rukun itu adalah sesuatu bahagian, satu juzuk, suatu perkara asas. Tanpa rukun ini tidak sempurnalah sesuatu perkara itu. Tanpa asas itu, asas ataupun ibarat tiang, ya, dia ataupun bahagian. Jadi bermaksud bahagian yang mesti ada untuk mencapai hakikat sesuatu perkara. Ya, kalau tidak ada rukun, maka sesuatu itu tidak akan ada. Itu lebih kurang maksud rukun. Kemudian Islam. Rukun-rukun Islam. Islam itulah agama kita. Islam itu dalam bahasa Arab. Ya, dari segi bahasa, Islam itu berasal dari perkataan silmun. Sin lam mim. Silmun, sin baris kasrah, baris bawah. Ya, kalau disebut silmun bermaksud tunduk, pasrah, atau bahasa lain berserah. Tapi kalau sin itu baris fathah atas, salmun. Salmun bermaksud aman dan damai. Tapi kalau disebut juga dalam perkataan lain, salamun. Salamun maknanya salam sejahtera. Itu di segi bahasa. Tapi di segi istilah, Islam itu bermaksud adalah tunduk dan patuh kepada seluruh hukum hakam Allah SWT. Tunduk dan patuh kepada seluruh perintah dan larangan Allah SWT. Itu maksud Islam. Ya. Jadi untuk mengesahkan Islam seseorang itu, kalau dia nak masuk Islam, maka dia kena lalui 6 syarat. 6 perkara. Ya, 6 syarat. Pertama, dia mestilah masuk Islam dalam keadaan dia berakal. Mana akalnya waras, dia siuman. Maka bolehlah dia masuk Islam mengucapkan syahadah. Yang kedua, dia dah baligh. Baligh ini sampai umur bagi wanita dan bagi lelaki. Biasanya kebiasaannya kalau orang Asia 13 hingga 15 tahun, sama ada wanita ataupun lelaki. Kalau wanita biasanya tanda-tanda awal dia baligh bila dia kedatangan haid. Bagi orang laki-laki, antara tanda-tanda awal dia antara tanda awal dia dah akil balik, suaranya jadi garau, berubah suaranya, ataupun dia bermimpi, mimpi yang menyebabkan keluar air mani, maka itu tanda-tanda awal dia sudah balik. Tapi tidak semestinya. Nanti insya-Allah di kuliah akan datang kita akan huraikan balik ini dengan lebih panjang. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanpa paksaan. Syarat-syarat sah mengesahkan keislaman orang yang nak masuk Islam. Dia dengan rela hati, dengan keredaannya, bukan dipaksa. Bukan dihunus pedang diletak di lehernya, bukan diletakkan pistol di kepalanya baru dia mengucap, tidak. Tapi dengan kerelaannya, kerana dalam ajaran Islam la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi dia masuk Islam mesti dengan rela hatinya. Kemudian yang keempat, mengucap 2 kalimah syahadah. Dia mesti ucapkan kalimah syahadah tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Yang kemudian yang keenam, dia mesti berturutan, terus menerus mengucapkan 2 kalimah syahadah itu. Tidak boleh ada selang-selang. Contoh, dia tiba-tiba ucap asyhadu an la ilaha illallah, nak terkencing aku nak buang air kecil dulu. Kalau lepas tu boleh sambung wa asyhadu an, tak boleh. Tak boleh ada selang perkataan lain pun. Mesti asyhadu an la ilaha illallah terus kepada asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang keenam, tertib. Tertib maksudnya tersusunlah. Asyhadu an la ilaha illallah dulu, baru asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak boleh terbalik. Kalau terbalik pun tak sah. Jadi mesti ikut tertibnya. Jadi itu lebih kurang kalau disebut tentang syahadah. Mana rukun pertama, rukun Islam yang pertama, bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maka itu syarat syah mengesahkan keislaman seorang yang masuk dalam agama Islam. Kalau dia nak masuk, dia mesti ada 6 syarat tadi. Ya, kemudian ada perkara-perkara yang bersangkutan dengan syahadah ini. Kita urai ringkas. Perkara yang berkaitan dengan 2 kalimah syahadah. Pertama, dia ada fardu syahadah. Yang kedua, dia ada kesempurnaan syahadah. Yang ketiga, dipanggil rukun syahadah. Yang keempat, syarat sah syahadah. Yang kelima, yang membinasakan syahadah. Secara ringkas, fardu syahadah itu ada 2. Pertama, mengucapkan dengan lisan. Mesti ucap dengan mulut, dengan lisan, dengan lidah. Yang kedua, membenarkan dengan hati. Hati mesti membenarkan segala makna-makna syahadah yang diucapkan. Itu fardu syahadah, ada 2. Kemudian kesempurnaan syahadah. Sempurnanya syahadah itu dengan 4 perkara. Yang pertama, dia ada ilmu dengan dalil. Syahadah itu dia tahu dah.
dia dah belajar dah ilmu tentang syahadah. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Kena ucap juga dengan lisan, dengan lidahnya, dengan mulutnya. Yang ketiga, membenarkan dengan hati. Hati mesti mentasdik, tasdiqu biqalbi, membenarkan dengan hati. Yang keempat, meyakini, diyakini dengan hati. Maka ini semua kerja hati. Membenarkan hati, meyakin pun hati. Dah benar tapi tak yakin tak boleh. Mesti dua-dua. Sudah membenarkan mesti yakin. Itu kesempurnaan syahadah secara ringkas. Yang ketiga, rukun syahadah. Pertama, mengisbatkan zat Allah, mengisbatkan, menetapkan zat Allah itu. Allah ini ada zat. Mana ada pada diri zat Allah itu yang wujud itu, dia ada zat Allah. Mana ada Allah itu ada. Yang kedua, mengisbatkan sifat-sifat Allah. Allah itu bersifat. Ya, sifat-sifat Allah yang kemalat, yang sempurna, yang banyak, yang tidak terhingga, tidak terkira. Cuma kalau dalam ajaran Islam, bila kita belajar ilmu tauhid nanti insya-Allah, ulama kita cukuplah, memadalah kalau kita dapat belajar 20 sifat dan memahaminya. Ya, secara ringkas, secara ijmali, bukan secara tafsiri. Ya. Kemudian mengisbatkan perbuatan af'al Allah. Allah ini ada perbuatan juga. Kita kena menetapkan bahawa Allah itu ada perbuatan dalam hati kita. Yang keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tetapkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dan dia adalah Rasul Allah, pesuruh Allah, Nabi Allah. Kemudian syarat sah syahadah, ya. Secara ringkas kita teruskan. Pertama, diketahui, dia tahu, dia ada ilmu, al-alim, al-ilmu. Yang kedua, diikrarkan. Diikrarkan itulah disebut asyhadu alla ilaha, disebut. Yang ketiga, dibenarkan. Dibenarkan pula, sudah ikrar kan? At-tasdiq apa? At-tasdiqu biqalbi wa iqranu bil lisan wa amala bil arkan. Dibenarkan oleh hati kita. Yang keempat, dilaksanakan. Wa amala bil arkan itulah dilaksanakan segala rukun-rukun syahadah, tuntutan-tuntutan dalam syahadah itu. Kemudian yang membinasakan syahadah, ada perkara yang rosakkan syahadah. Dengan sebab kita langgar perkara ni, maka rosaklah syahadah kita. Apa dia? Yang pertama, mensyirikkan Allah. Mensyirik maknanya menduakan Allah, menyengutukan Allah. Kita anggap ada Allah lain selain pada Tuhan itu, ada Tuhan lain, maka syirik itu secara ringkas, ya. Ataupun perbuatan kita, ataupun perkataan kita, ataupun keyakinan kita, maka kita syirikkan Allah, maka rosaklah syahadah kita, rosaklah iman kita, ya. Yang kedua, merasa ragu di dalam hati. Tak boleh ragu. 99% yakin, 1% ragu pun tak boleh, tertolak. Dalam ajaran Islam tak boleh. 99.9% ada 0,001% ragu pun tak boleh. Dia mesti kalau 100%, lebih 100% keyakinan. Mana tidak boleh ragu dalam hati, mesti yakin. Yang ketiga, menyangkal dirinya diciptakan oleh Allah. Dia sangkal, dia petikai. Dia petikai, dia objek. Siapa kata aku ciptaan Allah? Aku bukan dicipta oleh Allah. Aku dilahirkan oleh mak aku lah, bukan Allah lah. Contoh kan. Maka macam ni, binasa iman dia, binasa syahadahnya. Terkeluar dari Islam. Kemudian yang keempat, dia tidak mengisbatkan, tidak menetapkan 4 perkara yang tadi. Zat, sifat, perbuatan dan tidak membenarkan Rasulullah SAW. Itulah secara ringkas perkara-perkara yang ada kaitan dengan 2 kalimah syahadah. Ya. Ya, mesti kita mengucap 2 kali kalimah syahadah. Kemudian Imam Al-Bajuri berkata, para ulama telah mengatakan bahawa termasuk dalam kesempurnaan iman ialah seseorang yang berkeyakinan bahawa tidak ada seorang pun yang berkumpul padanya kebaikan-kebaikan dan keelokan-keelokan zahir dan batin seperti mana yang berkumpul pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk kesempurnaan iman. Bila seorang berkeyakinan bahawa dalam diri Rasulullah itulah kesempurnaan seseorang hamba Allah itu paling sempurna. Itu sempurna iman. Ya. Kemudian itu rukun yang pertama dalam ajaran Islam. Rukun Islam yang pertama, pintu yang pertama untuk masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, mendirikan solat. Mendirikan solat. Solat itu mendirikan sembahyang. Bermaksud secara istiqamah. Mendirikan sembahyang tu, ya. Sembahyang istiqamah. Mana selama dia hidup. Sejak dia masuk Islam je, kalau kita sejak akil balik je orang Islam yang memang mak ayah dia Islam, dia akil balik je, ketika itu dia wajib mengerjakan sembahyang sehingga ke akhir hayatnya. Dia terus menerus dan istiqamah. Mengerjakan sembahyang mana? Salat yang mana? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu iaitu Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. 5 waktu ini dia wajib mengerjakannya. Ya, wajib dia mengerjakan sembahyang 5 waktu tadi. Kalau dia tak sembahyang, maka dia dianggap berdosa, melainkan ada uzur-uzur syar'i, ya.
Hukuman orang yang meninggalkan solat. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i ya. Dia tak nak solat. Nah, pendapat masyhur dalam mazhab Syafi'i, kita ni Syafi'i lah. Untuk orang yang meninggalkan solat kerana malas tetapi dia masih beriktikad solat itu wajib, dia dihukumkan sebagai berdosa. Ulama menghukum dia berdosa, dan dia ni dihukum sebagai berdosa. Tetapi kalau dia menganggap sembahyang itu tidak wajib, kan? Tidak wajib, pendapatnya tidak wajib, maka dia boleh jatuh gugur imannya. Gugur imannya. Kalau dia menganggap begitulah. Tapi kalau dia masih anggap lagi, sembahyang ni dia cuma malas, nafsunya saja, maka dia berdosa besar meninggal sembahyang. Tapi kalau dia menolak, dia kata, tak ada lah, siapa kata wajib sembahyang? Sembahyang tak wajib. Siapa kata, aku tak sembahyang pun tak apa, okey je. Orang ni kalau dia beriktikad sembahyang itu bukan perintah Allah, tidak wajib, boleh gugur imannya. Ya? Begitu sekali. Itu rukun sembahyang yang kedua. Nanti kita akan huraikan lagi. Ya? Kemudian kita terus kepada rukun Islam yang ketiga. Tadi itu rukun Islam yang kedua, maaf saya, bukan rukun sembahyang. Rukun Islam yang kedua iaitu mendirikan solat. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Zakat adalah suatu perkara yang dikeluarkan. Dia ada, kalau kita mengeluarkan zakat, dia ada zakat fitrah, dia ada zakat perniagaan, dia ada zakat binatang-binatang ternakan dan lain-lain. Maka ini hendaklah wajib dikeluarkan bila sampai nisab dan haul dia, ada kiraan dia. Ya, kalau zakat fitrah itu dikeluarkan untuk badan kita ataupun mewakili kepala kita, setengah ulama kata. Maka umat Islam wajib mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan. Bila masuk je Ramadan, 1 Ramadan, maka wajib umat Islam berpuasa, kecuali mereka-mereka yang tertentu yang dibenarkan berbuka. Yang itu nanti kita cerita. Ya. Maka itu yang keempat. Yang kelima, menunaikan haji di Baitullah. Bagi siapa yang mampu pergi ke sana, menunaikan haji di Baitullah bagi mereka yang mampu. Itu dia. Jadi itulah dia 5 rukun Islam. Nanti kita akan huraikan di masa yang akan datang. 5 rukun Islam ni, inilah asas. Tak boleh tidak, seseorang yang mengaku beragama Islam mesti dia melalui rukun ini. Ya. Daripada ada satu hadis, saya bacakan maknanya. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Nabi bersabda, Islam dibangunkan di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahkan dengan benar kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, menunaikan haji, dan yang kelima, berpuasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi inilah dia. Islam ini terdiri daripada 5 asas. Hadis ini menunjukkan bahawa Islam ini terdiri daripada 5 asas, 5 rukun Islam ini. 5 perkara ini adalah pasak kepada agama Islam. Bukanlah makna ajaran Islam cuma ada 5 perkara, tetapi 5 perkara ini adalah rukun dan asas agama Islam. Banyak lagi ajaran lain yang dituntut dalam Islam, seperti menuntut ilmu, berbuat baik kepada orang tua, belas kasihan kepada makhluk, berzikir dan lain-lain. Maka itu dia rukun Islam yang 5 tadi. Jadi ini pelajaran asas kita. Sesiapa tidak belajar, tidak menghafal benda yang asas dalam ajaran Islam ini, maka dia boleh berdosa, tidak menghafal dan tidak mengetahui dengan jelas tentang rukun Islam ini. Ya, insya-Allah itu saja kuliah kita buat kali ini untuk sebagai mukaddimah. InsyaAllah lepas ni kita akan sambung terus kepada bab taharah dalam ajaran fikih. Ya. Kita tidak sentuh dulu rukun iman dalam bab tauhid, nanti kita akan kupas. Sekarang ni kita nak belajar bab fiqh dulu. Fiqh ni bab benda-benda yang mengesahkan ibadah kita, ibadah-ibadah asas kita dalam ilmu fiqh. Moga-moga kita dapat memahaminya dan dapat mengamalkannya sungguh-sungguh. Ya, supaya dia menjadi panduan dalam kita beribadah. Dan perlu diingat, kita dalam ilmu fiqh kita bermazhab Asy-Syafi'iyah. Syafi'iyah di Malaysia kita bermazhab Syafi'i. Tetapi inilah yang kita belajar. Di negara-negara lain mereka ada mazhab-mazhab yang lain. Tapi kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Negara kita secara rasminya, mazhab kita dalam fiqh adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi itu saja. Semoga kalau yang baik itu datang daripada Allah SWT. Kalau ada salah dan silap itu maafkan saya, bahasa saya dan sebagainya. Itu ada kelemahan di ilmu dan kelemahan iman saya. Saya mohon pemaaf, buanglah jauh-jauh. Ya. Jadi mari kita sudahi
kuliah kita pada kali ini dengan membaca tasbih kifarah dan surah al-asri. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian dan pemaaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.